醒过来。睡，你也不听。玩手机玩得这么晚，快起来换衣服，我们要迟到了。迟到？接飞机？什么飞机？纽约来的飞机。啊？你。What's up, gangs? Amang Funky is here. It's now time for scary time. Notorious. Hey geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel again. Salam Ramadan untuk semua. Alright gengs, hari ni tak ada apa-apa sangat kot aku nak buat. Aku cuma nak kongsikan pengalaman cerita seram daripada keluarga aku sendiri. Malam ni ada beberapa cerita lah. Aku tak tahu lagi, tengok atas kerajinan aku berapa cerita aku nak cerita dengan korang. Tapi sebelum kita mulakan cerita kita, yang mana baru sampai tu yang mana baru sampai tu, aku nak ucapkan selamat datang kat korang. Okay, tolong subscribe channel aku, hit notification dia supaya nanti bila aku akan upload video baru, dia akan bagi tahu lah, YouTube akan bagi tahu korang lah yang video aku dah dikeluarkan ataupun belum. Untuk yang dah lama dekat channel aku ni, aku nak cakap ribuan terima kasih dekat korang sebab korang sudi bersama dengan aku. Bila masa di mana jua gitu. Sebab sudi lah kan, sebab sudi subscribe channel aku and sudi dengar cerita aku atau sudi tengok video aku yang sebelum-sebelum ni. Okay? Okay gang, sekali lagi aku nak minta tolong korang. Sebelum tu korang tolonglah subscribe channel aku, like and share video aku supaya menambah lagi semangat aku untuk buat video lain lepas ni. Korang boleh drop je komen kat bawah kalau korang rasa korang ada cerita seram yang lain ke, ataupun korang ada idea lain ke, boleh bagi tahu aku akan buat insya-Allah. Okey, tanpa bercakap banyak lagi, apa je cerita aku yang aku nak cerita kat korang ni? Kalau nak tahu, stay tune and let's start it. Alright geng, cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama aku nak cerita pasal kakak aku. Pengalaman ni pengalaman bapak aku dengan biras dia. Okay, bapak mentua kakak aku yang nombor 2. Masa tu kakak aku nak bersalin. Dia nak bersalin kat anak dia yang nombor 2 ke nombor 3 lebih kurang macam tu lah, antara 2 dengan 3 tu. Masa tu dia bersalin dekat hospital pula, dekat klinik. Kat klinik Dau. Sebelum masa bapak aku, masa tu arwah mak aku ada lagi. Okey, masa bapak aku dengan biras dia ni duduk dekat luar tu untuk tunggu keputusan akak aku selamat atau tak kan. Abah masa dekat masa teman Angam bersalin dulu, abah dekat klinik Dau ke hospital Mesing ah? Masa abah teman Angah dulu, yang masa Angah bersalin ke siapa yang dekat Mesing ke dekat klinik Ndau okay. Masa tu kat klinik Ndau. Ya, kat klinik Ndau. Dia dengan biras ni dia berdua tau. Dia duduk dekat luar, tengah tunggu keputusan lah kan. Tengah tunggu keputusan akak aku selamat kan. Biasalah kan orang tengah tunggu orang bersalin, orang sendiri je kan. Lepas tu bapak aku ni dia macam dengar something tau. Dia cakap dengan biras dia. Dia cakap dengan biras dia kata, awak dengar benda tak, dia kata. Lepas tu biras bapak aku ni macam pasang telinga kan, dia kata. Tak dengar apa-apa, kenapa? Lepas tu bapak aku cakap dia dengar bunyi macam bunyi ni tau. Macam bunyi kasut budak-budak yang bunyi macam kan kasut budak tu kan dia dekat belakang dia tu dia macam ada ni kan, macam whistle tu kan, yang bila dia bijak bunyi kuek nanti aku isilah sound effect tu, kawan tahulah sendiri macam mana. Ada susah.
Dia dengar bunyi benda tu. Lepas tu dia cakap dengan biras dia, kata, awak dengar tak bunyi, macam ada bunyi apa? Tapak kasut budak-budak yang bunyi macam whistle, dia kata. Lepas tu biras dia ni pasang telinga kan, kata, awak tak dengar apa-apa pula kan? Biras bapak aku cakap. Lepas tu bapak aku cakap, tak, cuba awak pasang telinga betul-betul, dia kata. Pasang apa, dia nak fokus untuk nak dengarkan benda tu, kata tak ada. Lepas tu selang beberapa minit lepas tu dengar macam kucing tengah bergaduh. Dengar kucing bergaduh. Yang tu dua-dua dengar. Dua-dua dengar masa tu. Dengar macam kucing bergaduh kan. Bapak aku cakap dengan biras dia, awak dengar kata. Dengar kata kucing bergaduh kata kan. Lepas dia orang dengar tu, diorang yelah kan, biasa kan, mesti nak pergi tengok sekejap kan, takutlah ada kucing bergaduh ke apa, sebab mengganggu kan, bising. Diorang pun pergilah keluar. Dia pergi keluar nak tengok nak pergi, kononnya nak halau kucing yang bergaduh tu. Dia keluar je, dia sampai je dekat depan pintu gate, pintu pagar. Sampai dekat depan pintu pagar klinik tu, naik kepala saya cok. Kepala saja. Bapak aku nampak kepala ni kepala orang. Kepala je. Kiranya benda tu jujur cakap ni lah, apa bahasa kasarnya, penanggal. Bahasa kasar dia penanggal. Ini pukul berapa lah aku cakap ni. Tak apalah, tu tak penting. Bila dia nampak tu, bapak aku macam Allah kata kan. Apa? Itu tu apa benda, kata bapak aku. Dia semua tengah takut. Biras bapak aku ni, dia ambil pasir, dia bacalah doa dia kan. Lepas dia baca tu, dia baling pasir tu dekat benda tu, dia terbang. Lepas tu benda tu tak habis sampai situ je kan. Belum habis lagi, tak tamat lagi. Dia kata, bukan semua itu Ferguson untuk menghalauku. Bila dia nampak benda tu dah pergi, dah belah, dia orang pun masuklah balik dekat dalam klinik tu kan, untuk pergi dekat bilik bersalin tu. Lepas tu dia orang dengar lagi, tapi kali ni dia orang dengar macam bunyi suara orang. Dia dengar macam suara macam macam tu. Lepas tu masa tu dua-dua dengar. Bukan bapak aku je dengar, biras dia pun dengar macam tu kan. Lepas tu bapak aku dengan biras aku ni pun pergilah sekali lagi, tapi ni bukan kepala, satu set gantar. Kepala ada, tangan ada, kaki ada, badan ada. Lepas tu apa yang dikatakan bapak aku, benda tu langsui. Langsui ni memang sukalah kan. Kalau orang salin ke apa, dia memang suka. Dia nak orang tua-tua kata dia nak ke temuni tu dia nak. Bila bapak aku dengan biras dia ni keluar, dia tengok, dia nampak je benda tu nampak dia terus, benda tu lari. Dia kata laju benda tu terbang. Bila nampak je terus dia terus terbang kan. Tapi masa tu alhamdulillah lah, akak aku selamat untuk melahirkan, dah tak ada jadi apa-apa. Setakat tu je gangguan dia. Sekarang ni anak dara aku dah besar dah pun, dah tingkat 5 dah pun. Balkis. Okey, kita move up ke cerita kedua. Cerita kedua ni tentang akak aku juga. Akak aku yang nombor 3. Dia masa ni tetang bersalin juga, tapi masa ni dia sebelum dia bersalin lah kan, sebelum dia melahirkan. Masa tu dia dah sakit dah. Akak aku yang nombor 3 ni dah sakit. Masa tu memang duduk rumah kampung lah, faham je lah rumah kampung macam mana. Rumah kampung yang jenis rumah sebiji-biji. Tapi rumah tu tak adalah rumah sebiji gitu je. Dia rumah akak aku sebiji sini, okey. Lepas tu sebelah dia jarak jauh sikit rumah orang lain. Lepas tu jarak sikit rumah lain. Kat situ ada 3 biji rumah dekat tempat tu. Masa akak aku sakit tu, dia call akak aku nombor 2 ni lah. Akak aku nombor 2 yang cerita pertama dia kan. Dia call akak aku nombor 2 tu, dia kata dia sakit, dia nak terberanak lah kan, dia kata. Lepas tu akak aku on the way lah kan, on the way nak datang sana, on the way nak pergi rumah dia. Sebelum akak aku sampai, akak aku nombor 3 ni kata, susah lah nak main nombor 1, nombor 2 ni. Aku panggil nama dia tu lah, Kak Su, okey. Nama akak aku. Masa Kak Su dah telefon Angah akak aku nombor 2, okey. Ingat
Kak Su akak nombor 3, Angah akak nombor 2. Okey, dapat kan? Okey, lepas Kak Su telefon Angah, dia kata dia nak terberanak apa semua kan. Dia Angah on the way lah kan, on the way nak pergi rumah dia. Kak Su kata lepas dia dah call dengan Angah, dia dah tutup handphone tu, dia kata tiba-tiba dia dengar macam ada benda yang berlari dekat atas bumbung rumah dia. Kau tahu rumah kampung kan, rumah kampung akak aku dulu, rumah Kak Su ni dia bumbung dia tu zinc. Apa-apa amat zinc kalau dengar macam ni. Lepas tu macam ada orang berlari dekat dalam rumah tu, dia kata dekat atas bumbung rumah dia tu. Lepas tu ingatkan kucing ke apa ke kan. Kak Su dengan suami dia pun macam tak apa kot, kucing kot kan. Lepas pada tu Kak Su kata abang kiri ni suami akak akulah Kak Su. Okey, abang kiri pun pergi ke dapur. Masa abang kiri pergi dapur, Kak Su kata kat pintu depan dia tu kan, pintu depan tu macam ada orang ketuk kuat, gedang macam nak pecah pintu. Akak aku cakap lepas tu akak aku macam ni lah kan, kata panggil akak aku pun panggil lah abang ipar aku kan. Dia panggil, dia takutkan jiran dia ke apa datang apa semua. Tapi abang ipar aku ni tak sebodoh itu. So masa tu tak ada orang bagi salam, tak ada orang panggil nama akak aku ke atau panggil nama suami dia kan. Sebab dia ketuk je pintu. Bila dia ketuk pintu tu, Kak Su pun panggil suami dia, kata yang panggil. Lepas tu suami dia datang, suami dia tanya kenapa, kata ada orang ketuk pintu depan, suruh buka takut ada orang datang. Suami dia kata tak payah, kata kalau jenis tak bagi salam tak payah buka, takut benda lain. Sebab masa tu kan dia dah nak sarat kan, dia dah nak bersalin kan. Lepas tu akak pun macam okey, tak apa lah macam tu. Lepas tu Kak Su kata dengar lagi bunyi orang berlari dekat atas bumbung rumah dia tu. Bising macam kucing yang bergaduh dekat atas tu tau. Dia punya macam yalah macam kucing bergaduh, macam bising sangat kan. Lepas tu abang ipar aku macam pegang lah kan bini dia. Ni siapa tak sayang bini, oi. Dia peluk bini dia. Masa tu akak aku dah takut dah. Dia peluk bini dia untuk tenangkan akak aku ni, untuk tenangkan Kak Su. Lepas tu tunggulah sampai Angah sampai. Beberapa jam Angah pun sampai rumah. Bila dia sampai rumah tu, dia terus buka pintu lah kan untuk naik kereta Angah aku kan. Kak Su kata lepas dia keluar tu, dia nampak ada burung hantu kan dalam 2 ekor masa tu tengah tawaf dekat rumah dia, sekeliling rumah dia. Laju pula dia tawaf, dia pusing satu rumah tu kan. Lepas tu abang ipar aku ni macam tak tahu je lah kan. Tak kata tak payah layan. Dah tak payah layan. Masuk je dalam kereta, abang ipar kata. Dah masuk dalam kereta tu semua, dia nak on the way nak pergi ke hospital lah. Masa tu dia nak pergi hospital Mersing, tak silap aku. Lepas dia nak pergi hospital Mersing tu, ni selepas akak aku dah bersalin kan, abang ipar aku nombor 2, suaminya Angah ni cakap, dia tengok side mirror atas tu kan, kereta kan ada side mirror kat atas tu kan. Nampak side mirror kat atas tu, dia kata ada benda tengah ikut daripada belakang kereta tu. Dia kata benda tu besar, dia kata. Warna putih lah, baju putih. Lepas akak aku dah lepas Kak Su tu dah bersalin dah selamat apa semua, Angah aku dengan suami dia pun cerita jugalah kan. Dia kata sebelum dia sampai kat rumah akak aku, sebelum dia sampai rumah Kak Su tu, dia kata dia nampak ada benda bertenggek dekat atas zinc rumah Kak Su. Duduk bertenggek macam Spiderman tu kan. Ya, akak aku cakap macam Spiderman dia bertenggek tu. Tapi alhamdulillah lah, yang tu pun gangguan dia sampai situ je kan. Dia tak melarat ke mana-mana. Alright, sekarang kita move up ke cerita yang ketiga pula. Okay, cerita ni aku dah fikir panjang. Aku nak cerita pasal pengalaman aku sendiri. Masa tu aku dapat masuk khidmat negara punya program lah masa tu. Cerita dia macam ni lah kan, cerita dia macam ni. Okay, masa yang aku kena ni itu hari bulan ke berapa tu, dalam bulan kedua kot. Masa tu aku dah nak tamat ni lah, dah nak tamat khidmat kan. Masa tu masa aku biasalah kan, time nak raya ni orang main mengecun. Sorry lah gang. Masa tu aku dalam
Masa aku kena tu, aku masuk hutan lah. Masa tu kita ada program untuk masuk hutan kan. Apa nama program tu aku lupa lah. Mana-mana member aku yang ada yang member aku yang masa kat PIKN dulu tu. Gangs, I miss you guys so much, gang. Korang dapat tengok video aku lah kan. Masa tu aku aku bergrup dengan satu dom aku, budak satu dom aku. Masa tu grup aku grup Alpha. Grup Alpha, gang. Masa tu kita orang 12 orang dalam program, dalam satu grup tu ada 12 orang kan. Masa tu kita orang kena macam buat program survivor lah kan, dekat dalam hutan untuk tahan hidup. Tapi tak tahan hidup mana juga sebab ada pertolongan daripada jurulatih kat masa tu kan. Masa tu semua tengah berbaris, okey. Dia jenis berbaris memanjang, dia baris manjang gitu untuk kira squad. Okey, daripada 1 sampai 12. Okey, mula daripada kiri 1 2 3 4 5 sampai 12. Lepas tu slow je dengar bunyi 13. Semua sekali dengar cok. Semua sekali dengar. Habis dengan jurulatih aku dengar. Jurulatih aku kata, dekat dalam hutan sini aku tak nak korang bergurau-gurau benda yang merepek-repek. Jurulatih aku kata. Kira daripada kiri semula, kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12, 13. Jurulatih aku tengok mulut seorang-seorang, dia tengok mulut. Seorang pun tak ucap perkataan 13 tu. Lepas tu cikgu aku pun macam faham lah. Okey, tak apa, kita teruskan perjalanan kita, kata jurulatih aku. Teruslah kan pergi untuk buat kemah, untuk siapkan unggun api untuk program malam, macam-macam lagi lah kan. Okey, waktu malam tu masa tu aku nak teman member aku pergi, dia nak membuang masa tu toilet buat sendiri tau. Buat daripada pelepah kelapa kan, macam pelepah kelapa ataupun ranting-ranting, daun-daun yang pokok daun-daun yang besar tu kan, untuk buatkan dinding, untuk bagi lindung lah kan, untuk untuk toilet ke. Hari tu masa kita orang tengah berkumpul tu untuk tengah buat, jurulatih kita orang ni macam bercerita lah kan, duduk ramai-ramai bercerita kat api tu kan. Kebetulan masa tu member aku pula nak membuang, bukan kecil-kecilnya buang, dia nak buang yang besar. Yang besar dia nak buang, jadi kata lah kan, benda tu lama mengambil masa. Jurulatih aku tak bagi dia pergi seorang atau berdua, nak kena pergi mesti bertiga. Nak pergi buang air ke air kecil ke air besar ke, kena bertiga. Okey, dalam 3 orang ni aku orang yang terpilih untuk teman member aku. Okey, masa dalam on the way nak pergi perjalanan tu, tak jauh mana pun, dalam aku pasal meter-meter ni aku lemah sebenarnya. Tapi kira boleh tahan jauh jugalah sampai kita orang tak nampak grup-grup yang tengah duduk dekat unggun api tu. Nampak tapi sikit dia nampak kecil sebab tandas dia jauh kan, nak buat tandas dekat-dekat takut berbau. Tu je punca dia kan. Okey, lepas kita orang sampai dekat toilet tu, member aku ni pun nak pergi member aku pun nak melepaskan hajat dia lah. Jadi aku berdua dengan member aku ni tunggu kat situ. Lepas tu geng, masa kita orang tunggu tu, member aku sebelah aku ni dia macam cakap aku macam tak tahu cakap apa kau ni. Tu cuba tengok betul. Aku tengok kan. Apa benda? Kenapa? Kau tengok. Lepas tu aku tengok lah kan, cakap aku tak nampak apa-apa pun, kau jangan main-main kata kan. Kat tengah hutan ni, kita tengah duduk dekat hutan kata jangan buat cerita-cerita dongeng kata kan. Bukan cerita dongeng kata, betul ni kata, cuba kau tengok betul. Aku pasang mata aku geng. Ilahi ta'ala, aku cakap kau dekat bahagian pokok tu, sebelah pokok tu nampak ada orang mengintai macam ni. Dia mengintai macam tu. Lepas tu aku cakap Allah kata. Cakap member aku, dah jangan tegur. Buat tak tahu je. Ni tempat dia kata kan. Biar je. Dia nak buat apa, itu dia punya suka. Kita jangan ambil tahu hal dia. Lepas tu kita orang buat tak tahu kan, buat hal sendiri. Lepas tu kita orang jerit lah. Kita tersilap juga masa tu. Kita orang macam, oi, kau dah siap belum? Kata kan. Belum.
Lepas tu kita orang macam okey belum, tak apalah. Tapi sebenarnya bukan dia. Sebenarnya bukan dia. Lepas tu kita orang macam okey. Lepas tu kita orang dengar macam bunyi tapak kaki berlari tau. Bunyi orang berlari dekat daun-daun kering tu. Bunyi macam tu kita orang dengar. Yang member aku ni dah ke belakang lah, macam dia dengar benda tu, terus dia lari, dia duduk belakang aku. Lepas tu aku cakap, kau ni janganlah sampai macam gini sekali, relax lah kata. Lepas tu ya Allah, takut ya aku takut dah, jom lah kita balik lah dekat cikgu, kita bagi tahu cikgu dulu. Cakap jangan, kata member tu seorang-seorang kat situ sekejap girang lah, lagi banyak cerita kita nak kena menjawab lagi. Lepas tu tunggu lah, lepas tunggu tu kita orang nampak macam member kita orang ni keluar daripada tempat tu pergi ke tempat lain. Dia macam keluar daripada tandas tu. Sepatutnya dia kena pergi kat kita orang kan. Sebab kita orang menghadap macam contohnya ni toilet, okey, ni toilet, ni kita orang. Kiri jauhan ni kita orang kan. Ni kita orang. Sepatutnya dia keluar pada toilet tu dia kena pergi sini. Dia tak pergi sini. Dia straight sana. Lepas tu kita orang macam panggil dia kata, Wan, sini lah weh. Lepas tu member aku ni macam nak pergi ke dia dah, cakap nanti aku cakap let lu. Kata dia tunggu 5 minit. Kalau 5 minit dia tak balik semula ke sini, kita pergi bagi tahu jurulatih kita kan. Tunggu tak ada berapa minit, keluar lagi seorang. Tu betul member aku. Dia keluar, dia dah lepas kan. Dia dah lepas dia nak pergi kat kita orang. Kebetulan masa tu dengar banyak orang mengilai kan. Member aku tengah betul seluar ni. Dia tengah betul bunyi orang mengilai, terus dia melompat berlari kat kita orang. Dia dah tak berhenti dah, dia terus straight Jadi kita orang pun bila dia nampak straight kita orang pun straight lah. Dia dah sampai kat jurulatih. Jurulatih tanya, korang apa hal korang ni, kata kan. Menggelabah sekali. Lepas tu member aku cakap, kita orang dengar bunyi ni. Dah kata jurulatih aku dah. Aku tak nak dengar, kau duduk sini. Lepas tu kita orang sambung baliklah dengan cerita kita orang. Lepas tu masing-masing dah nak masuk tidur. Okey, dah nak masuk tidur. Masa dekat kita orang duduk dalam kemah. Kemah bukan kemah yang kemah ni tau. Kemah buat sendiri. Buat sendiri. Kita orang macam bumbung kita orang tu kita orang buat daripada daun-daun atau pelepah kelapa kan. Lepas tu tilam tu macam tikar yang kita orang bawa tikar yang kita orang bawa tu kita orang buat tilam. Kiri kanan dinding kita orang pun kita orang buat daripada daun-daun kan. Kira boleh dikatakan 100% yang lindung kita orang tu daun. Masa aku dah nak lelapkan mata aku, mula aku tak boleh tidur. Aku macam tak boleh tidur kan. Sebab tak biasa kan. Mungkin sebab aku tak biasa. Lepas tu aku dah nak lelapkan mata aku lah. Masa aku nak lelapkan mata aku tu, aku dengar macam ada orang lalu dekat sebelah kemah aku ni. Macam dia sengaja dia gesekkan kaki dia supaya aku dengar. Masa tu aku dah macam ya Allah, kata kan, aku harap-harap tu member aku kan. Harap-harap member aku yang nak kejut aku untuk teman lagi tandas ke apa ke. Pas dengar daripada tu, terus aku punya kemah ni, tepi belah kiri aku macam kena gegar. Dia tak gegar kuat, dia bukan gegar, dia macam pukul aku punya ni, dia pukul aku punya kemah. Jadi kan daun kan, jadi kita dengar lah macam ada orang pukul kat situ kan, dengar bunyi daun kan, keceh macam tu bunyi. Amboi keceh. Lepas tu aku buat tak tahu je lah kan. Aku buat tak tahu. Lepas tu aku dengar ada orang aku dengar benda tu berjalan keliling aku punya ni, dia keliling aku punya kemah ni. Aku buat tak tahu je lah. Nak buat apa dah jadi macam gitu kan. Takkan aku nak keluar, aku nak bertinju dengan dia, mampus. Aduh. Lepas tu aku cakap, mampus kau lah. Aku cakap, mampus kau lah. Kau nak tawaf ke, kau nak apa, kau sekati kau lah. Aku pun masa tu aku dah memang ngantuk gila, memang dah penat gila. Aku pun terlelap sampai besok. Lepas bangun daripada tu besok, kita orang nampak macam ada garisan bulat dekat kita orang punya ni tau. Garisan bulat. Dia bukannya bekas orang berjalan, tak. Kita orang tak nampak tapak kaki pun. Cuma yang kita orang nampak bulatan tu, dia macam orang bulatkan benda tu dengan kayu. Faham tak? Yalah macam cuba kau ambil kayu kan, kau heret kayu tu kat pasir. Kan dia bergaris kan, macam tu lah.
Lepas tu lepas pada tu alhamdulillah sebab kita orang pun sehari je kan kat situ. Pagi tu bangun semua buat tugas masing-masing, kemas barang untuk balik ke camp semula. Kira gangguan dia sampai situ je lah kan. Aku tak tahu lah cerita ni seram ke tak untuk korang, tapi untuk aku sendiri yang mengalami benda tu, seram. Okey, sekarang kita pergi ke cerita yang keempat pula. Ini adalah cerita yang terakhir untuk video kali ni. Kalau korang suka dengan cerita-cerita aku, korang boleh drop komen kat bawah and cakap korang nak lagi video-video macam ni. Okey, kita teruskan dengan video kita yang keempat, iaitu video yang terakhir. Alright guys, let's go. Okey, cerita yang keempat ni pun terjadi dekat PLKN juga. Masa tu dalam seminggu ke aku ada dekat dalam camp tu. Korang nak tahu camp apa? Camp dekat Muar. Camp Nasuhah Baguh. Sampai sekarang aku ingat sih. Camp Nasuhah Baguh. Ya apa? Masa tu aku berdua dengan member aku nak mandi tau. Kalau nak ikutkan law, kita memang tak boleh mandi malam. Masa tu malam memang semua kena tidur. Jadi masa tu memang kata apa? Masa tu panas, bahang kan. Jadi nak tidur tak selesa sebab bahang sangat. Kita orang berkeputusan untuk mandi. Okey, masa kita orang masuk dalam tandas tu, kita orang terperasan ada satu bilik air, bilik jamban kan. Satu pintu tu tutup. Ya, sepatutnya kalau macam law dekat sana, pintu jamban tak boleh lepas guna jangan tutup. Buka je. Kan separuh pada orang kan lepas pada guna tu kan dia lepas pada guna diorang akan rapatkan sikit pintu tu kan untuk tutup kan. Yang ni tak boleh. Tak dibenarkan dekat sana. Kenapa aku pun tak tahu. Jadi pintu kat situ pun tertutup lah kan. Kita orang macam ada orang ni kot. Ingatkan dom sebelah ke apa ke kan. Kita orang macam okey ada orang apa. Yang kita orang boleh cakap kat situ ada orang sebab kita orang dengar bunyi air pipe buka. Air pipe tu buka kan. Jadi kita orang memang dalam mindset kita orang cakap memang ada orang kat dalam tu kan. Kita orang pun buat tak tahu mandi bergurau dengan member aku berdua kan. Lepas tu tiba-tiba aku terperasan. Aku cakap lama betul mamat ni berak. Dia tarik batu ke apa kan. Lama sangat berak tu. Lepas tu aku pun macam tegur lah. Cakap kata ada orang tak kata. Lepas tu dia macam lepas tu aku cakap lama no kata kan. Lepas tu dia kata kejap. Dengan nada suara yang sangat lembut. Tapi suara lelaki. Suara lelaki. Yelah takkanlah dia nak bawa keluar suara perempuan kan. Sekarang memang kita orang dah tahu tu bukan orang kalau perempuan. Sebab kita sinonim kalau hantu ni sinonim dengan perempuan kan. Lepas tu dia kata kejap. Dia kata lepas tu okey sambunglah kan mandi. Kita orang bergalak dalam tu menyanyi. Lepas tu kita orang dah nak ni tau. Kita orang dah nak siap. Dan kita dah nak siap, dah nak masuk dalam. Kita orang macam lamanya kau ni dekat dalam tandas kau buat apa kan. Lepas tu member aku berketuk kata oi jom lah keluar sekali balik dom kata kan. Lepas tu benda tu kata pergilah dulu kejap. Lepas tu member aku cakap tak apa. Kita orang tunggu dulu kata. Kita tunggu lah ni. Tunggu kira dalam 5 minit ke kita orang tunggu. Lepas kita orang tunggu 5 minit tu, kebetulan seorang member kita orang keluar daripada dom sebelah, keluar nak pergi toilet, nak kencing. Lepas tu dia kata kau apa hal duduk dekat sini berdua kata kan. Kau tak tidur lagi kan. Jurulatih nampak kan masak kau orang kata kan. Dia kata macam tu. Lepas tu kita cakap apa pula kita orang tengah baik hati ni nak tunggu member kau ni siap berak kata kan. Daripada tadi berak tak siap-siap kata kan. Kata member aku budak-budak tu semua cukup lah kat dalam dom. Lepas tu kita orang, aku dengan member aku pandang sama sendiri. Okey, jadi kau tunggu siapa? Budak tu kata kan. Okey. Lepas tu kata mana ni? Apa yang member aku tu nak tengok mana bilik air dia? Kita orang tunjuk tu. Kebetulan masa tu member aku ni dia jenis memang berani sikit lah. Okey. Kau ingat tak apa ada air tu terbuka? Air tu still terbuka. Dia tak tutup pun, dia still terbuka. Lepas tu member aku macam jom kita tengok. Takut ada orang nak main-main dengan kita. Takut budak dom lain ke kan. Takut
apa dom bawah ke nak kacau susik kita kata. Lepas tu boleh kata. Lepas tu kita orang macam pergi dekat depan pintu tu, kita orang macam nak sentuh lah kan. Masa kita orang sentuh tu, pintu tu boleh tolak macam tu je. Bila dah terbuka pintu, bila pintu bilik air dah terbuka, air tak keluar. Tak keluar. Jadi siapa yang dekat dalam bilik air tu? Sampai sekarang benda tu jadi misteri. Kita orang tak tahu apa yang jadi. Siapa dalam tandas tu? Seram. Alright gang, Alright gangs, aku rasa cukup jalan video kita untuk kali ni. Aku nak minta maaf dengan korang kalau cerita aku tak seseram cerita-cerita yang ada dekat dalam Malaysia ni. Boy. Tapi aku akan cuba yang terbaik untuk korang. Cerita ni banyak daripada pengalaman aku sendirilah. Kalau korang rasa korang ada cerita yang menarik-menarik, korang boleh drop komen kat bawah ataupun message ataupun boleh message personal dengan aku dekat Instagram ataupun dekat Messenger. Okay? Yang mana boleh tinggal tu, aku nak minta tolong dengan korang untuk subscribe channel aku, hit notification dia, okay? Supaya korang boleh tahu yang video aku ni upload ataupun tak. InsyaAllah lepas ni aku akan cerita lebih banyak lagi cerita. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang aku sendiri alami kan, benda-benda macam ni. Tapi kalau korang rasa nak dengar lagi, korang tolong untuk subscribe channel aku, and tolonglah komen kat situ apa je cadangan korang nak bagi kat aku untuk aku buat next video, okay? Okay, untuk korang yang dah tengok video aku ataupun tak, aku nak doakan supaya korang dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Alright guys, see you for the next video. Jangan lupa untuk subscribe channel Amanah Funky TV. Alright guys, aku gerak dulu. Salam Ramadan, Assalamualaikum, and bye bye.